warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Mada. Dihormati Saudara Rosidi selaku pengacara majlis, dikasihi Cik Muhammad Fauzi Ali, Timbalan Pengurus Besar Pertanian, Tuan Haji Mustafa Murad, Pengarah Pembangunan Wilayah, Profesor Madya Dr. Orsida Man daripada UPM Universiti Putra, Kebuai Kanan kita Pengarah Padi Cik Kamarudin, Tuan Haji Kamarudin, Cik Zul, Pengarah Bahagian Sumber Manusia, Batu Nana, Nik Fazliana, khususnya yang saya harapkan saudara dan saudari, para pegawai pengembangan, ada frontliners daripada seluruh kawasan Mada, sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Semua sekali syukur Alhamdulillah saya dapat berkesempatan untuk siri yang kedua ni, dapat juga saya bertemu muka. Tapi saya nak maklumkan, saya bermula hari ini pada pukul 8.30 pagi tadi di Mada Sat. Lepas itu ada bincang banyak benda juga dengan Tuan Haji Mazuki, Cik Fauzi, semualah, Tuan Haji semua ni pegawai kanan, berkaitan program-program yang akan kita langsungkan dalam masa terdekat, termasuk lautan kerja yang berhormat Perdana Menteri melibatkan Mada, seterusnya beberapa benda lain lagi lah yang kita perlu buat dalam masa terdekat, sehinggalah termasuklah pergi pakai baju merah, rakam ucapan selamat tahun baru Cina, Sinian Kuala, kongsi pacai apa semua ni. Habis dalam pukul 1 lari pergi Jerlun, daripada Jerlun tu ada 3 program, sampailah ke Marlok, balik 7.30 dekat dah. Lepas tu tukar baju, main ni pack baju apa semua nak pergi Kuala Lumpur, jadi singgah Tanisat. Tapi saya berdoa semoga saya akan diberikan kekuatan untuk terus bersama dengan saudara-saudari sekalian. Malam ni saya pun tak ada nak tulis sebab laporan hak itu ni tersangkut tinggal di KL. Jadi saya pakai kepala tengok apa nak cerita, ikut. Jadi tak tahu mau tengok ke bawah ayak ni mungkin lama. Jadi saya nak rakamkan ucapan tahniah kepada pihak bahagian padi yang telah menyambut seruan kita untuk nak memperkasakan bahagian pengembangan di extension personalities ni, orang-orang yang terlibat. Dan saya juga nak rakamkan sekali lagi ucapan haluan selamat datang dan juga terima kasih kepada profesor kita yang itu pun ada, ini pun ada, yang kita anggap sebagai kita punya konsultan bagaimana untuk kita nak memperkasakan bahagian pengembangan ni, yang saya difahamkan melibatkan pegawai bahagian pertanian dan juga bahagian kejuruteraan yang saban hari, boleh dikatakan setiap hari, bertemu muka dengan para pelanggan kita. Pelanggan kita kena tahu adalah para petani, semua orang-orang yang memerlukan sokongan, juga nasihat, kadang-kadang boleh kita bertukar fikiran dengan mereka. Jadi saya pun tahu mungkin dah diceritakan daripada awal tadi apa yang dimaksudkan dengan pengembangan extension ni. Dia lebih kurang kalau kita pasang lampu di rumah tapi tak cukup wire dia, kita kena cari extension wire kan. Kita panjangkan, dia tu ialah pengembangan ni. Jadi kita kembangkan, tapi sebenarnya ianya merupakan, saya baca, kita nak cipta satu cara, satu bentuk komunikasi, perhubungan, sama ada dalam bentuk lisan, sama ada dalam bentuk bertulis, sama ada dalam bentuk ucapan dan sebagainya, supaya kita dapat mengubah. The issue is kita perlu ciptakan satu kaedah untuk merubah perangai orang, dan juga sudah tentulah kita nak merubah kaedah bekerja, pendekatan bekerja, dan akhir sekali matlamat kita, bottom line-nya ialah kita nak membantu mereka ni supaya mereka dapat meningkatkan hasil dan seterusnya meningkatkan pendapatan. Jadi kita sedar Mada dah pun 45 tahun. Mada dah 45 tahun, sudah tentulah sejarahnya. Sebenarnya saya ingat saudara-saudari orang-orang baru ni yang masuk, baru pun lama pada saya pun baru setahun. Kalau dari segi profession saya tak boleh confirm lagi, sebab saya dalam setahun saja. Tapi saudara-saudari mungkin dari segi secara relatif masih baru,
berbanding dengan orang-orang lama yang ada di depan ni dan juga mungkin rakan-rakan sejawat yang berada di pejabat, tapi kita ni diperlukan untuk berdepan seharian tiap-tiap hari dengan masyarakat tani yang kita tahu mempunyai pelbagai kerana, mempunyai pelbagai perangai, mempunyai all sort of behaviors. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang negatif, ada yang pandai komen, ada yang pandai condemn. Banyak perangai-perangai yang ada di depan kita. Jadi kadang-kadang bila kita berhadapan dengan golongan-golongan tertentu ni, contohlah kalau dia ni suka, kita orang baru, kita jumpa dia, our first persepsi kita terhadap dia, oh dia kata pakcik ni bagus, dia boleh impart knowledge, kita boleh belajar, tumpang belajar daripada dia, maka mungkin kita seronok. Jadi mungkin kita pun rajinlah, kalau ni kita telefon dia, kita nak turun ke kawasan tu, kita cari dia. Tapi ada juga yang setengah-setengah tu, dia terus tengok kita beberapa hari dah dalam ada. Kan, nak mejak apa pula, jadi dia terus balun kita, dia condemn kita, dia pun cerita pula. Dia cerita, oh bak kawan ni macam ni, hang tahu tak kawan tu macam tu, pengurus wilayah macam ni, pengurus PTK macam ni, kawan ni macam tu. Dia jadi semua benda-benda yang tak elok, dia masukkan dalam kepala kita. Jadi mungkin kita masa baru kerja tu, kita terpinga-pinga. Tapi kita kata, oh tuli apa, tapi kat dia sebab kita nak meneruskan kehidupan. Kita bekerja ni sebab kita nak cari rezeki, nak meneruskan kehidupan, kita nak menyelesaikan tanggungjawab. Jadi kadang-kadang kita terus forgo orang tersebut. Tapi dalam masa yang sama juga, oleh kerana sikap dan sifatnya macam tu, dia ni macam kita kata, macam orang putih kata dia opinion leaders. Dia boleh mengumpulkan mungkin 4, 5, 6 orang juru-juru cakap yang macam dia juga. Ni all this negative people perception, negative personalities ni dia pun boleh kumpul sama-sama mereka. Jadi seorang jadi kapten dia, pengurusi dia, lepas tu ada 5, 6 orang pula dengar hari-hari dia duduk cakap, mereka ni pula menjadi juru cakap cara negatif. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita tengok dalam kelompok manusia ni, dia ada sekelompok, satu kumpulan segmen masyarakat yang otak dia negatif. Kita buat main lah, nak tahu apa pun, kita cerita lah, anything pun dia kira very negatif. Ini juga merupakan apa yang kita berhadapan seharian dalam kerja kita. Namun yang penting pada kita ialah kita nak, setelah sekian lama Mada berada, saya sembang pun lama dah, saya dah setahun pun saya duduk tengok, saya diceritakan dulu Mada ni dulu masa mula-mula berkenai, sebab kita kena ingat sejarah Mada. Bila Allahyarham Tun Razak, masa tu zaman Tan Sri Tun Syed Ahmad pun nak buat Mada, nak buat bendang setahun 2 kali ni, orang-orang golongan tertentu dalam masyarakat menentang secara serius, sampai buat kumpulan ni, kita menentang sampai dah buat keluar, ada yang baca Quran, ada yang buat keluar hadis. Kononnya kita ni manusia yang cuba nak melawan dengan kudrat Tuhan. Mana boleh kita buat bendang setahun 2 kali. Jadi negatif tu dah ada. Jadi orang main cucur dah. Lepas tu dia main kata macam mana nak buat pedang setahun 2 kali, kain cukin pun tak ada kering. No? Orang Kedah berapa ni yang depan saya? Angkat tangan saya, orang Kedah. How many of you? Orang main, senang cakap Kedah. No? Kain cukin pun tak ada kering. Kan? Tapi kerajaan buat keputusan, pinjam duit Bank Dunia, buatlah dam, kemudian teruslah buat terusan utara, buatlah primary canal, secondary canal, buat tertiary drain apa semua ni. Akhirnya jadilah Mada. Kan? Jadi nak ubah pemikiran mereka masa tu susah. Maka sudah tentulah banyak rintangan. Tapi bila kumpulan yang sama, bila ayat kemudian mungkinlah buat bendang 4-5 kali, 4-5-6 musim, daripada mula dulu sebelum ada Mada buat hanya 2 tan. Lepas itu bila dah ada mula Mada mungkin jadi 4 tan, masuk mencecah kat 5 tan masa tu. Bila ayat lambat, mereka ni juga yang akan duduk di depan. Stand time meja, komplain juga, marah juga. Mana ada ayat ni, kami dapat bendang. Nampak? Jadi itu biasa dalam masyarakat. Sampailah ke hari ini pun, apabila kita bertemu dengan golongan-golongan tertentu, bila kita bercakap soal kita kata GAP, amalan pertanian yang baik. Amalan pertanian yang baik kita kata kena ikut jadual, kena bubuh baja ni, kena bubuh baja 3, kena bubuh baja-baja tambahan, kena sembuh racun ni, racun kulat, racun serga dan sebagainya. Ada juga yang masih menentang. Bila kita kata jangan duk tanam CL2 banyak-banyak, kalau baca sinar hari ni,
Saya sebut, kemarin reporter telefon saya, ni macam mana pasal CL, saya pun goreng lah cerita-cerita, dia pun pikat dan seronok ya macam hari ni. Mereka ni juga macam mana ketuk, macam mana tak boleh tanam CL sebab CL ni mudah, pupa kira mudah. Mereka kira mereka mudah. Tapi terlupa mereka nak kena ikut cara kita. Kita ni duduk sebagai agensi yang diberikan amanah melihat, mengurus petani-petani ini supaya kita nak optimalkan hasil. Tapi bila dah bantah, orang Kedah kata bantah, ketegak, tak mau dengar, makanya jadilah masalah yang kita hadapi baru ni. Contohnya CL dah 70% tu demai lah, penyakit macam-macam, dah tak ada rintang, tak ada immunity, dah habis. Jadi inilah yang menjadi masalah. Saya yakin saudara-saudara di depan pun, saudari pun, kalau pergi duduk berjumpa dengan dia orang, bila kita nak buka mulut, jom kita tanam 263, 269 lain pada 220, awal lagi dia pasal serbu. Lepas itu bila kita kata kita nak kena ubah cara, nak kena guna benih yang sah, mereka tak peduli. Bila kita guna CL, okey, bukan tak okey CL ni, tapi guna dengan on duty package. Oleh kerana kita tak boleh letak mahal, kita beli padi benih sudah tabuk kan. Jadi inilah isu-isu yang sentiasa berhadapan dengan kita. Jadi saya melihat bahawa peranan saudara dan saudari sebenarnya bukan mudah. Apabila kita nak merubah seseorang, bukannya mudah. Apatah lagi kita nak merubah satu kelompok manusia yang mungkin kadang-kadang dia dah ada preset mind, otak dia dah set dah. Jadi payah buat ni jenis balok, ketegak dan sebagainya. No, tak apalah kalau dia tu saja tak mau. Dia seorang okey, fine. Tapi dia ni tadi saya kata opinion leaders, dia jago juru cakap di kedai kopi, jago bercakap dalam gedung, duk perform begini, duk bersiang daging, duk buat gulai apa semua ni. Jadi dia ni didengari oleh orang dia, ngikut dia. Jadi sebagai pegawai pengembangan, orang yang di depan line, frontliners. Jadi kita nak kena, sudah tentulah kita nak kena mempunyai beberapa karakteristik, ciri-ciri dan sifat-sifat yang perlu ada pada kita. Macam mana ni, apa benda pada saya lah. Saudara dan saudari masuk Mada ni pun, no, ni cakap bahasa Kedah. Saya cakap ni mungkin kasar, tapi tak sampai di hati tau. Kalau saya cakap sampai taklid di hati tu tak betul. Saya kata masa saudara dan saudari nak masuk Mada tu, Mada pun tak bawa sirih pinang pergi cari saudara-saudari. Betul. Jadi saudara dan saudari ingat, oh kami ada kelulusan sekian-sekian, layak masuk Mada. Kebetulan masa tu ada jawatan kosong, maka berbondong-bondong lah main minta. Tapi ialah yang terlepas masuk, rezeki masuk, interview dulu, dapat jawatan saudara dan saudari yang ada di depan saya dan juga yang lain-lain. Maka masa tu bila ditanya kita nak jadi pegawai pertanian, AO, kita nak jadi juru teknik pertanian, juru teknik kejuruteraan apa bala lah, semua kita semua okey. No? Jadi kita pun masuk kerja, alhamdulillah. Tapi bila kita dah masuk kerja, mungkin setelah sekian lama kita pun lah ni operate pakai WhatsApp apa semua kan. Kalau kita duduk di Jitra, pejabat kita Jitra, ataupun kita pejabat di Jerlun, F2 ke, E2 ke, C2 ke, B2 ke, kita mungkin kata aku tak ada nak main saat ni, tapi macam mana keadaan sana clear. Kita pun buatlah laporan-laporan telemetri apa semua, mainlah sampai start ni semua selesai. No. Jadi mungkin pada mula tu memang kita tak ada nak main. Ada lakut hari tu ada masalah poin tertentu, tapi kita tak ambil MC, kita pun tak ambil cuti, tapi kita oh ini cara bekerja yang lebih berkesan. We don't have to be on the field, kita tak payah pergi di depan, tapi maklumat sampai. Jadi lepas tu dia jadi habit. Mungkin dia jadi habit. Sebab saya menerima laporan juga. Sebab saya pun duduk Jerlun, saya pun buat bendang. Dan saya berjumpa hari-hari dengan kumpulan bendang ni. Kumpulan ni, dia kata tu ni ada kau ni sebut nama apa semua, bagi kat saya. So tukar ni PPK tu ada lah 2-3 nama, tapi saya tak berkepala pun. Sebab saya bukan passion saya. Passion saya buat kerja, we have to be very objective. Betul lah kot laporan-laporan, tapi mungkin dia saja yang tak puas. Mungkin dia saja seorang tak puas hati, jadi dia buat laporan. Jadi kita pun tak boleh, saya pun tak panjang, jadi pihak sampai kelar. Siapa pun tahu, Cik Maki pun tahu, Cik Fauzi pun tak tahu, Cik Zul kita pun tahu, Zoromli, jadi semua pakat tak tahu. Sebab saya terima itu saja, sebab saya tak mau berurusan mengurus cara hearsay,
cara dengar-dengar, lepas tu turun nak lompat, tak betul. No, orang kata ni tambah kita pula orang politik, dia tu dia ni condong belah nu, dia condong, kita biar condong bila, kan? Sebab pada saya yang penting saya kira output dan outcome kerja. Jadi saya siasat balik kalau kawasan ni berapa saya minta laporan-laporan detail sikit, kita nak balik study sebab kita nak kena tengok. Contohlah kita ada overall, kita ada mean, mode, median. No, average apa semua ni kita kena study sikit, and then kita tengok kalau kawasan tu mungkin dia di bawah average, bawah mungkin tercorot PPK tertentu, wilayah tertentu PPK tertentu tercorot, mungkin dalam pattern dia 2-3 musim, kita nak kena zoom. Dan saya dah bincang dengan Cik Fauzi, antara assignment yang saya nak bagi kat saudara-saudari dan kumpulan sebelum ni, mungkin 1-2 kumpulan ke depan, kita nak kena buat program Zoom. Zoom ni bermaksud kita nak kena buat gerak tumbuh. Mungkin kita telah tengok kampung taman mana, jom kita pergi ni 100 orang, 150 orang ni tidur sana malam semalam ataupun 2 malam, jadi anak angkat tani-tani ni dibuat siasatan sikit. Apa masalah kecil? Masalah dia mungkin lah kita nak buat macam mana ni, pegawai madam tak namai, keluar lah, semua tu akan timbul. Tak apa lah, we have to be objective. Jadi mungkin anak angkat dalam, katalah contoh kita nak main di kota Serang Semut, jadi hak orang kota ni tak salah main, kan? Jadi tak boleh lah kalau orang kota main, jadi tak syok. Kita ambil orang Penang, orang Jitera dengan orang Arau, orang Perlis, main duduk sat, esok kalau buat di Perlis, orang Perlis dengan ni, supaya kita dapat laporan yang tepat untuk tindakan selanjutnya. No? Jadi ini antara benda-benda yang saya kira baru yang kita baru terfikir, yang mungkin kita boleh buat assignment. Jadi selain daripada itu, yang penting pada saya, balik kepada tadi, pasal apa kita kerja di Mada. Kita nak cari rezeki. Kita dah tahu peranan, tanggungjawab, tugasan, semua dah clear. Dan saya rasa semua yang dari depan saya ni pun dah confirm jawatan. No? Bila confirm jawatan, yang kita bimbang, kita takut rasa complacent. Sebab pegawai kerajaan pernah mencabar saya, kata, Datuk, kami we are here sampai umur 60, masa tu umur 58. Kata, we will be here until but politician come and go. Macam saya ni, saat menang, saat kalah, saat orang tak suka, saat orang suka, saat orang karan itu kan. Jadi, tapi orang pegawai kerajaan ni, dia akan berada sampai umur pensiun. Jadi sama ada dia kerja masa tu menegak, melentang apa semua kan, hak pasien tu pun SSM punya kira tu pun, tapi whatever it is, saudara beranggapan buatlah apa, jadi kok mana pun kami tetap berada di sini. Tak apalah, fine lah, setujulah saya bukan ada masalah. Tapi saya berkata, selain daripada kita bekerja nak cari makan, kita pun nak kena seronok. No, kita nak kena syok dalam kerja. So macam mana cabaran yang ada dalam diri kita ni, macam mana kita nak jadi seronok? Saya selalu bercakap, kerap saya bercakap semasa perhimpunan bulanan, berjumpa 2-3 kumpulan pun, saya kata, we have to enjoy whatever we do. Anything we do, kita kena enjoy. Enjoy ni dia bukan dekat makan, enjoy tengok wayang, enjoy main bowling, enjoy duduk dengan girlfriend, enjoy tak. Anything we do, apapun, termasuk duduk dalam bilik ni. Kalau kita diminta main ni, hampa kena main sat di Park Avenue 3 hari 2 malam untuk kita mengembangkan pemikiran kita tentang pengembangan, maka kita kena enjoy. Tapi kalau Allah mereka pilih pemain pada aku ni nak pergi tahan burung ni dengan kawan aku 2 minggu ni, tak payah kan. Jadi kalau itulah starting dia pun dah tak kena, maka tak jadi. Kita main ni kita stres. Kita duduk ni kita stres, otak duduk di luar kan. Jadi kita tak boleh fokus. So apa yang cuba saya nak buat, if we enjoy, how can we enjoy? Macam mana kita nak enjoy? Kalau kita rasa kita enjoy ni, apa ultimate enjoy? Tentu kita ada sasaran kita. Let's say kita kata kita duduk katalah di PPK F2 Jerlun, kita jaga di situ, kemudian kita kena jagalah mungkin 1, 2, 3 blok tertentu dalam kawasan ni, tak kira lah belah Kubang Nipah ke, belah hutan Tolang ke apa, ataupun atas sikit belah Padang Lalang ni, depend tang mana yang bos PPK kata bagi, kita pergi buat, kita jaga. Jadi kita pun tahu mungkin di bawah kita ada 2-3 unit. Dalam satu unit itu mungkin ada 2-3 kampung. Dalam satu kampung mungkin ada 20-30 orang yang buat bendang. Jadi mungkin ada sekian ratus relung. Itu kita punya baby, kita kata. Itu kita punya job scope. So, macam mana nak enjoy? Kalau kita ada rasa bila kita dengar laporan 6 tan, 7 tan, 8 tan, pakat duk lawan ni, itu seronok.
Tapi kalau kita pun buat cara kita, lepas tu doa saja nak pergi 8 tan, tak jadi. Lepas itu kalau dia dapat 4 tan setengah pun, dia pergi buat macam mana, kita tak buh kepala pun. Kalau macam tu kita ada sikap dan rasanya kerja ni, kita stres. Hidup jangan stres, saya kata. Hidup tak boleh stres. Kalau kita stres, habis kita jiwa kacau. No? Bila kita jiwa kacau, kita akan kacau orang. Kan? Jadi ini masalah. Jadi macam mana nak enjoy? Macam mana nak ada perasaan kepuasan? Kepuasan ni maksudnya, saya kata, saya selalu bercakap, bila orang tanya apa ciri-ciri yang menjadikan seseorang tu nak bekerja seronok, apa yang memotivasikan dia tu untuk bekerja? Orang kata nombor satu, duit, gaji, the higher the better. Maknanya sudah tentu itu, biasalah kita bekerja kan. Tapi ada juga yang kata aku kerja syok bekerja, kepuasan menolong orang pun syok. Dia tulis nombor satu. Ada yang kata oh dia masuk bekerja ni sebab apa? Tak ada pilihan. This is my last choice. Aku kerja lasat sementara tak dapat kerja lain. Pun ada. Kan? Jadi kalau kita letakkan kepuasan bekerja, kepuasan membantu orang, kita seronok bila tengok orang yang kita jaga tu berjaya, yang ni yang kita nak buat. Macam mana kita buat? So we got to be satu minat dengan kerja. Satu, minat dengan kerja. Yang kedua, kita nak kena ada kesungguhan, dedication. Yang ketiga, macam mana ni? Macam mana last kali kita nak jadi orang yang menjiwai kerja, passionate. Macam mana contoh, macam mana orang seronok mengai, kan? Dia boleh duduk berjam-jam di kepala titi ke, tak kira lah, dia sewa bot RM100, dia pergi sampai pulau ni apa semua. Dia seronok, dia kata yang paling karan itu duk lawan, masa duk lawan dia masa dia tangkap. Kita duk lawan, duk pusing naik. Saya sebab saya tak tim mengai, tak pernah mengai, dan saya tak pernah karan dengan mengai, kan? Jadi macam saya mungkin kalau beritahu apa yang paling syok itu, saya kata yang saya paling syok saya ni, saya boleh tolong orang, saya syok, kan? Tapi kalau katalah contoh macam main bola, tu saya syok, kan? Tapi lah peringkat umur saya, bila orang ajak tengok bola pun saya tak dan. Saya kata 2 hours is too long for me. 2 jam ni terlalu banyak, terlalu lama dan merugikan, dan saya boleh buat kerja lain. Jadi saya pergi tengok bola pun kadang-kadang pergi sebab yalah bos pergi tongku angkat orang tepi ya, kan? Kadang-kadang nak tengok Allah, nak pergi tengok tu dah lah tak ada replay. Saya syok tengok di Astro kan, 801, 831 pun ni dia ulang 6 kali satu gol tu. Jadi kita dah pergi mata tu kadang-kadang pergi tengok situ. Jadi saya tak enjoy tu. Tapi saya kata saya seronok boleh tolong orang. Jadi saya nak saudara dan saudari merenung sejenak, tanya diri sendiri malam ni balik hotel, mungkin setelah sembang dengan kawan, tutup lampu terang nak lena, tak tangan atas kaki, kaki atas kaki. Ask yourself where you are and what you want to be. Maksud, yalah, bukan maksudnya kita nak kata-kata nak jadi apa, takkan macam Lapis ni nak boleh jadi DJ kan, saya tak tahu. Boleh jadi boleh. Aku ada ambil PJJ kan, ambil PJJ dah dia passionate, dia menjiwai yang kerja. Tak apa, dia tu aku tamat namanya cabaran. Lah ni betul lah aku dah dekat diploma. Lepas tu buat PJJ, buat master, buat kupang-kupang tu 20 tahun ke depan, satu hari gum. Saya pun tak ada kom satu kan. Nak menerima, nak tengok cabaran tu. Mungkin salah seorang yang ada sini boleh jadi GM, we never know. Tapi kalau kita betul-betul dedicated dan bersungguh passionate dengan kerja kita, menjiwai kerja tu, tak mustahil benda ni boleh terjadi. No? So ini yang menjadi cabaran. Dan macam mana yang kata nak passionate? Macam mana yang kata seseorang tu passionate? Sudah tentu dia kalau duduk macam lah, bangkit pagi 7.30, hantar anak sat pukul 7.55 sampai di pejabat 7.59 boleh clock in kan, okey lah. Tapi duduk macam tu saban hari, dan hari cukup bulan 7 lok ambil duit keluar, ambil bayar hutang yang habis. Lepas tu saya kata sedang-sedang putih macam sekarang. Nak penjen lah. Yang tu pun boleh terahan. Saya kata sebab tuan-tuan ni pegawai kerajaan, tak ada siapa boleh halau keluar. Tapi kalau macam saya duk kerja di swasta lain, kita based on merit, kita based on performance outcome. Lama dah saya passion saya kerja dengan estate apa semua ni, demand lama dah passion tu, tahun 80-an saya mula kerja tahun 81. Saya diajar macam tu, kalau tak kerja kuat, bonus kurang, senang kerja. Tapi macam tuan-tuan PM kata, saya dengan ini ujung kali kerana pegawai pejabat awam ni membantu pupang, saya declare sebulan gaji. Bamik dulu sebelum habis 10 habis hujung tahun, ambil pula setengah bulan kat anak saya. Adalah dia punya tengoklah suasana. Jadi okey, fine.
kerja kuat ke, tak berapa kuat, semua akan dapat. Lepas tu kalau hak bawah sikit, sekian-sekian, minimum 1,500. Contoh. Jadi benda-benda ni, jadi mungkin cara tu. Jadi kita pun complacent. Tapi kalau kita ni passionate dengan kerja, kita tentu nak kena ada knowledge. Knowledge ialah knowledge kita belajar, mungkin kita di universiti, kita ada diploma, kita dah belajar masa kita, tapi teori. Sebab tu masa perhimpunan bulanan yang lalu, saya kata program mada yang baru, AO especially, saya nak suruh ambil rumput, cari 10 jenis common grasses ataupun broadleaf rumput ataupun daun besar-besar, daun menyelak ni, ambil, lepas tu bagi kering, tulis nama scientific name, tulis nama Melayu, tulis nama kampung. Lepas tu tulis pula apa racun yang nak boleh pakai. Jadi itu kalau kita passionate, kalau kita menjiwai kerja, kita boleh buat, tak ada hal. Ambil itu bubuh dalam file, oh ni rupanya rumput ni, ni rumput ni, ni rumput ni. Lepas tu sama juga. Kalau kita kata serengga, kan, benar perang, benar tak perang, benar hitam, tak kira lah saya tak tahu. Yang jadi menjadi cabaran, menjadi masalah kepada padi. Kita boleh ambil, kita boleh buh dalam seperet, buh dalam balang ke apa kan, kita boleh. Kalau kita minat. Tapi kalau kita tak minat, kita tak akan buat. Jadi yang ni, pada saya kita kena acquire knowledge. Sebab itulah kita panggil profesor kita main, dia pun orang Kedah, anak Mada. Dia pun boleh berkongsi kesedihan, sejarah apa semua sikit. Lepas tu dia boleh cerita macam mana dia pergi sampai Jepun, pupang-pupang, balik lagi dia main bagi sumbangan kat kita. These are part of our process nak impart new knowledge, ilmu-ilmu baru. Jadi kalau kita daripada main bola pun kita duduk melihat saya ada bini cara bini, ada suami cara suami, ada anak cara anak, tak boleh ni macam mana nak bini tuan saya anak tu susu badan, semua ada masalah. Itu memang. Itu kalau itu tak selesai sampai bila-bila. No? So, saya kata kita kena ada knowledge, baik dari segi knowledge biasa. Knowledge ni dia banyak. Knowledge yang hard kita duk ngaji tu satu tajuk. Knowledge hard bos habang tu satu tajuk. Technical knowledge another tajuk. Tapi kita juga perlu soft skill. Soft skill ni mendatang apa? PR, public relation, communication skill, kemahiran berhubungi. Sebab macam tadi saya kata, macam mana kalau kita nak berjumpa, nak berdeal, nak selesai dengan seseorang yang jenis cengeng. Contoh, di kampung, di tempat kita duduk jaga lah, tak kira lah, dia cengeng, dia kira cengeng, dia balok, dia cengeng. Macam mana kita nak buat? Lain tak biar dia. Tapi kalau dia tu kita biar, mungkin dia dapat 5 balok. Tapi dia kerana dia balok, dia tak mau ikut orang lain, dia nak ikut cara dia. Lepas tu dia akan menjejaskan orang lain. Saya tadi sebut dalam surat bang, saya kata contoh, kalau kita ni bantah kita depan, kita konon kita kata nak pakai CL tanpa package, tanpa on duty, sebab murah. Tapi kita sebab kita ni mungkin menjadi punca kepada penyakit. Punca kepada penyakit tu maksudnya tak kira lah BLB ke, BLS ke, ulat ke, serengga ke. Kita sebab kita tak mau ikut package, banyak mungkin padi angin kan tak kira lah, tapi kita jadi sumber yang boleh menyerang, memberi kesan, membinasakan neighboring ni, jiran sebelah. Jadi ini isu-isu dah. Jadi macam mana kalau kita tidak ada kemahiran soft skill, kemahiran berkomunikasi, PR, macam mana kita nak ni, kita kena pandai, kita kena menjadi, kita ada kemahiran menjadi orang yang boleh mendengar masalah, kemudian throw solution. Kalau kita sampai level kita tak boleh selesai, kita refer dengan bos. Kalau di peringkat kawasan kita PPK tak boleh selesai, kita rujuk wilayah tak boleh selesai, kita panggil lah sampai ni Tuan Haji Kamarudin ni, Cik Mazuki dia pakar bidang entomologi pasal serangga. Cik Din dia pakar padi apa semua, Jipa dia pengurusan institusi peladang dan sebagainya. Yang ni yang kita nak kenal. We need to have soft skill, kemahiran dan selain daripada sudah tentulah ICT, TV, telefon kita ni yang macam-macam lah ni. Saya tak tahu apa maknanya, saya tak erti. Saya tahu dengar hello, lepas tu saya call hello, lepas tu message tu. Hal lain WhatsApp lebih-lebih kurang tu saya erti, tapi lebih ke tu saya tak tahu. Jadi saya tak pakar, tapi saudara dan saudari, saya dah kata minggu lepas, you all need to form up the team. Contoh satu grup ni dulu, buat WhatsApp group, and then jumlah bersemua ni kumpulan
apa nama, barisan depan kumpulan extension pengembangan ni, pengembang-pengembang ni dia kena ada group, and then you can update. Tapi janganlah dalam group tu jom kita makan kenduri, kita duk cakap hak mampu. Saya ni ada dekat 340 kumpulan, saya cemui ni tu tak nampak. Tapi masalah macam saya kalau saya left kan, masalah. Tapi dia cerita Allah, kadang-kadang sampai tak ada tajuk. Tapi saya tak tengok, tak boleh. Tu kerana ada, boleh buka telefon 300 lebih, saya tak. Saya cemui lah. Tapi macam saudara saya nak pesan, kalau you have that group, WhatsApp group, admin dia kena habak ni hak official. Official bermaksudnya bukanlah kata macam official, contohlah kita nak nampak tanda-tanda simptom penyakit apa-apa, benar ke apa ke, kulat apa ke, belah-belah ni lah, belah-belah guak ni, orang Arau dah tahu. Orang Arau boleh standby ni maksudnya apa tindakan, what have to be done. Tapi kalau kita pekat biar, kita tak tahu, jadi kita pun tak apalah, kami gaji jalan, no hal. Tuan-tuan tak nampak tidak ya, dulu kalau 5 tan ni macam daripada bank ada serelung lari stand. Riuh lah, saya ni orang politik, kena dengar semua. Ni Datuk, apa nama, kita tengok pokok baru ni lah, padi baru ni, pokok tengok, Allah karang gila kan, pecah kelang ni kita buah ni kan. Tiba-tiba lagi seminggu nak, lagi apa nama 2-3 minggu dia mula berisi, dia nak mula dah, kira nak pergi atok proka mesin dah apa semua, dia main penyakit tangkai kan. Bila saya pergi tengok, tak apa, saya pergi turun satu petang tu, pipi dia tahu cantik padi tu, Datuk kata cantik apa, juga Datuk turun dalam badan. Kita pun turun pegang-pegang betul. Rupanya satu tangkai tu hanya 10 biji yang padi elok, lain semua jadi hampa kan, ada hitam macam-macam lah. Jadi kalau kita tak ada communication system ataupun kemahiran ini untuk nak memaklumkan kepada kawan dan kita nak panjang-panjangkan, and then katalah di contoh orang masalah ni kata di Kota Sang Semut, kami nak pakai contohlah kot dalam ni, kami nampak pelik ni, beritahu sampailah peringkat ibu pejabat. Dia tanya pula nasihat apa pakai apa? Kita boleh nasihat ni entrakol ke apalah jenis-jenis, saya pun tak tahu sangat. Racun apa yang nak kena pakai apa semua ni. Jadi semua ni dia dapat membantu. No? So kita kena ada kemahiran orang kata soft skill ni selain daripada hak basic. Hak basic ni wajib kena tahu. Lepas itu pula kita ni mungkin saya pun tak tahu daripada kejuruteraan dan tak dengar. Kejuruteraan frontliners. No? Nampak ni pun setengah lah lebih kurang kot, setengah pertanian, setengah kejuruteraan. Ada juga laporan, kami jaga ayam. Kami tak kira. Kan? Kami jadi ayam kalau bila apa nama Mada dah buat keputusan daripada time Mr. Hall lah, Tuan Haji Din Nasaruddin lah, bincang macam kita pun sekian lepas ayam, sekian tarikh lah, zon ni ayam ni, pida ni, apa semua ayam. Lepas tu habis lah kami. Kami tak tahu lah. Lepas tu dia kata angkat tanduk, kami angkat tanduk kan. Kalau lepas itu hal berkaitan dengan pertanian, hal penyakit, hal baja, hal tu kita tak boleh tahu. Tak boleh ya. Itu dulu. Saya kata itu kita akan jadikan sejarah. Kalaupun ada. No. Yang penting pada saya adalah semua warga Mada kena bertanggungjawab. Kena ada rasa dalam diri. Apabila kita declare ni, apa CCS nak keluar lah ni, ingat dekat habis lah musim, kita nak declare apa. Kita seharusnya kalau kata banding musim 2 2014 against 2013, ikut teori tak tahulah betul ke tak, saya rasa kita akan kurang sikit. Tapi kita sepatutnya rasa sedih. Kita nak buat macam mana? Effort has been done semua ni, jadi kita nak kena kaji balik. Kenapa dan mengapa kali ni dia kurang. Barulah kita ada rasa sense of belonging. Tapi kalau kata let's say, katalah average musim 1 2013 6.4, musim 1 2014 6.8. Masa tu kita sorok. Kita kena gembira, kita kena rasa bersyukur. Barulah jadi sebagai pegawai, barulah kita syok. Kalau tidak, hang buat kerja hang, aku buat kerja aku tak tahu apa buat kerja apa. Lepas tu kata geng kita kami dah selesai dah bayar ni dah kering dah, kami boleh lah pergi rombongan ke pergi sana pergi sini apa semua kan. That is not right. No, saya nak minta abang saudara-saudari, sense of belonging kena buat. Rasa kebersamaan tu penting. Sebab kalau tidak, tak ada mana. Pada saya bottom line, saya kira bottom line saya mudah. Saya kata at the end of the season, akhir musim, berapa saya nak tahu. Saya nak tahu. Okey. Lepas tu kata dari musim, kawan ni sepatutnya dia dapat musim 2 musim lalu 6.6 lebih lah. Tiba-tiba sekali ni 5.8. Kita nak tanya why.
Kan? Why? Kita nak kenal lah, supaya dia tak berulang di musim depan. Tapi kalau kita kata mana buat macam mana ni, takdir Tuhan, tak ada masalah apa. Jadi tak ada buat je. Duduk saja main keluar in, keluar out, keluar in, keluar, keluar in, keluar out. Keluar out tu satu, keluar satu kan. Jadi saya pun cakap, contoh macam orang barisan depan, kadang-kadang saya pun pernah bercakap, banyak kali saya pulang. Kadang-kadang kita kata kita kena kerja 8 jam, tolak sejam rehat, semayang, makan apa semua. Kita kena kerja di stesen sepatutnya kita ada 7 jam. Tapi kadang-kadang 4 jam, 3 jam, ada saja. Tapi nak justify kerja, tetap kerja. Sebab mungkin barisan depan ni dia punya border dia luas. Bos nak cek pun tak tahu, kau mana ada kau saya ada video ni. Tak ada apa video tu. Kadang-kadang mungkin bos duduk belakang kita, mesej ada mana, dia kata ada video, rupanya duduk belakang kita. Kita duduk sembang. Adalah. Tak apalah, saya pun tak mau nak ni, cuma saya nak pesan sebab kita ada tanggungjawab. Kita buat kerja, saya kata tadi, kita nak bagi anak kita makan. Saya pernah kata, kalau sejam gaji kita RM10, 8 jam RM80, kali 25 RM2,000. Tapi kalau kita culas 3 jam RM30, kali 25 RM750. Kalau hak RM750 tu kita beda bawa balik ke rumah. Hak lagi balance tu beda bayar installment kereta, bayar rumah, bayar arahnu, bayar apa lah, tak kira lah, bayar koperasi. Tiba-tiba hak RM750 tu lah yang kita bawa balik rumah, beli beras, beli nasi, beli apa lah bagi anak-anak makan. Hak tu lah dia tidak lagi anak. Lepas tu bila anak main paisa tak upah kelia, kita duk heran. Tapi kita nak heran lambat lagi. Sebab lah kita muda. Main umur saya dah 55 dan 56 ni, anak-anak dah macam besar. Orang dapat 8A SPM, anak kita A pun tak ada. Kadang-kadang kita duk tanya, why? Kenapa? Sebab kita terlupa sepanjang kerjaya kita duk kecoh. Tapi hak dalam ni tak kecoh lah. Saya tengok muka ni semua ni elok kan. Semua ni elok. Jadi tak ada masalah kan? Tapi kita kena ingat, kita ada tanggungjawab, kita ada hak bersama, kebersamaan, togetherness tu saya kata. Mada ni bila kita pakai baju logo Mada, tang mana pun Mada, kita makan ada, duit ada. Kan? Betul Mada? Makan ada, duit ada. Itulah Mada. Tapi kalau makan pun tak ada, duit pun tak ada, habisnya kan? Jadi kita kena ada sense of belonging, kita nak kena ni. Then knowledge yang saya katakan tadi, kita kena acquire. Kita kata LLL, lifelong learning, triple L. Tidak pernah habis. Nabi pun kata, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Sebab apa? Kita kena terus-terusan. Hari ni macam-macam. Ni macam contoh yang kita buat sebagai pegawai pengembangan di depan. Ada orang pernah macam yang kata si coating ni bila tanpa orang kampung dia nak sebut, tak tahu si coat kan. Ada lah macam-macam. Kita kena tahu. You got to know. Ni kena cerita ni yang kata si coating ni mendatang apa benda. Kan dia pemain duk tanya saya pun cerita lah sebab saya yang duk ajak buat apa nama, duk campaign dah ni. Sebab apa saya kata, macam contoh kita ni, saya kata saya ni sama juga kalau saudara-saudari pernah ingat awal bulan 1 kita buat perhimpunan bulanan, saya kata kita berdiri masa tu, saya kata pejam mata, saling maju. Bayangkan kita saling maju petani. Sebab apa? Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA ni sebenarnya, kita ni adalah petani. Kita menguruskan petani. Jadi macam contoh benih. Benih ni dua berapa lah, 269, 263, 220, 2 berapa puluh, 2 pun bukan kita. Mardi buat. Baja, siapa hantar? Nafas hantar. Kan? Kita ni, terimalah lah ni pertanyaan saya kemarin dulu. Ni Datuk dah CL ni dah masalah apa nak ganti pula? Saya nak jawab je lah. Dia kata, kita kena tanah 2 benih pun tak ada. 269, benih korang. Mau tak mau CL. Perasan tak? Saudara-saudara perasan? Predicament, masalah kita. Kita ni adalah petani yang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Saya kata macam contoh, saya tak tahu. Mungkin dalam bilik ni tak ada. Orang duk telefon saya, Datuk, baja lambat. Kita tahu, tabuk padi. Kita tabuk padi, 10 hari, dia nak kena makan apa? Baja apa? 20 hari, dia ada jadual dia. 25, 30, 45, 60, semua dah. Tapi masa tu, baja tak sampai. Lepas tu kita ni, kalau dah kita bukan petani, udahlah dia. Biasa, baja tak sampai, biasa. Saya tak dengar, saya geram. Sebab kita berkata target kita 8 tan. Macam mana nak dapat 8 tan? Kita kata persiapan tanah kena cantik, benih kena elok, GAP. GAP ni lah yang kata GAP, ikut jadual. Jadual apa? Recommended jenis baja.
Ni pernah ke orang tanya ni pasal AI, racun kan, active ingredient. Pernah ke orang tanya? Saya kata contoh 2 gelas ni, tengoklah kok mana pun semua. Tu ya. Dalam belum tahu cayak dan ikat. Jadi orang kampung main tu, abang Datuk, mereka kata, Datuk, racun lah pun tak kuat lah. Saya ni jenis melawak dengan orang, tak apa, try minum tengok kan. Dia kata minum mati ya kan. Tapi dia kata antara racun itu dengan racun lah, mungkin AI dah berbeza. Sebab apa? Saya pun kata, saya pun geram juga. Geram kat supplier racun ni. Saya kata, hampa ni bila nak buat research, cari Cik Kamarudin, cari Cik Fauzi, carilah plot mada, kita pun abang pergi buatlah di Perlis, buat Citra, buatlah 4 wilayah, 3-4 tengah, 3-4 musim. Bila dah dapat surat daripada mada-mada rasa berpendapat bahawa racun yang digunakan ini yang berkesan puan-puan boleh meningkatkan hasil, boleh membunuh serangga, macam-macam lah. Surat ni cantik. Lepas tu pakat lah dengan Marti pun okey. Lagi ni masuk dalam sinaran racun bersubsidi 10 tahun yang lalu. Dan jadi 10 tahun yang lalu dengan hari ini berbeza. Sebab walaupun nama benar perang, dulu mungkin kalau coklat lah, benar perang mungkin kalau merah. Kan? Jadi siapa yang duk monitor? Sebab tu saya dalam parlimen saya bercakap, kita kena tubuh balik LPM. Kita kena tubuh balik Badan Kawal Selia ni. Kita kata JP tadi daripada mula putak ni kan. Putak ni sekian ni apa semua kemudian tu tabuk sekian jadual. Apa nama lepas itu baja semua, tapi bila baja tak ada, macam kita bangkit pagi lapar. Pukul 8 kita kena makan. Bila makan tak ada. Dalam mungkin hari itu kita kalau tak ada makan perut besok ni, main pukul 10 nak makan benda yang sama, OT Pak Zaki tak jadilah. Sebab dia dah blank. Sama juga dengan tadi. Jadi ini yang menjadi cabaran. Jangan bila petani komplain kata tak nak baja lambat, racun lambat, kita biasa buat macam mana kan, kami tunggu je lah, kami dah order dah. Tak boleh, that is not answer. Tak boleh, saudara-saudari kena likan, kena report, buat main. Saya pun dah beritahu dan insyaAllah kita akan cuba melalui Malaysia nak main ni. So kita make sure sebelum kita release ayam, 50% keperluan baja dah sampai. By the time kita release ayam, kita pun dah 50% kita bedak je dah. Stok kosong main pula. Jangan sampai orang dah mula tanam, padi pun dah tua, baru yuria nak sampai. Baja 3. Saya kemarin saya terima laporan. Saya pergi rumah kebun. Belah ni dia hulu, bukit. Dia pun rupanya nak jual baja 3, RM15. Betul apa tak bang? Betul? Ni orang dia pun kata tu, dah jual tu, nak pakai berapa padi pun kuning dah. Dia pun main tu lah. Jadi rupanya selama-lama ini kita nak kena tengok keberkesanan skim ni pun. No, saya yang paling sedih berapa? Kita tahu kerajaan bagi subsidi RM2,545 5 kupang 1 hektar. Tiba-tiba orang kampung mak Datuk subsidi tak pakai, kerajaan pun pada tutup dia marah kerajaan. Baja sampai lambat apa semua dari kami jual. Jadi sasaran tu tak kena, padi tak dapat baja yang dibekal oleh kerajaan bersubsidi itu pun tidak dihargai. Saya nak saya pernah kata di Malaysia ni kalau kita tak ada subsidi tu, tobat tak boleh benar. Betul tak? Tak boleh. Tapi ini isu dia. Kerajaan belanja 2.2 bilion setiap tahun untuk subsidi. Tak kira lah daripada benih sampailah kepada subsidi harga padi, subsidi beras. Tapi kita cepat-cepat is huge amount of money, banyak duit. Tapi keberkesanan. Sebab tu kita duk fight untuk yield tak dapat. Hasil padi kita duk kata 8 tan, 10 tan, 8 tan, 10 tak sampai pasal apa? Sebab daripada benih pun dah tak betul. Baja pun tak kena, penjagaan tak, macam mana dapat? Saya kemarin lalu ikut Pendang. Siapa orang Pendang ni? Tak dengar? Wilayah 3. Wilayah 3 dah? Kan? Padang Kebau, Kampung Pisang. Mai ke Tobiak lain juga kan? Kat Petronas Simpang 3 nak pergi tikam mai hujung Pendang kok senang tolang mana ni. Saya tengok Pendang kalau ada yang dah kuning, ada yang tunggu dah hapus, ada yang hijau, ada yang putih. Dia kata jadi mana? Kan? Jadi kita nak kena tengok lah. Sebab tu mungkin saya kata mungkin. Kita kena study balik detail sikit, tanya pengurus wilayah semua, tang mana ni saudara-saudari sepatut pergi. Itu kita sembang ngomong apa masalah kan. Boleh bagi datang tu infra lah, bah pun kena, ayak kering pun cepat, macam-macam lah. Tak apa lah. Kita pun dah ada skim yang saya kata PM nak main 14 bulan ni, 14 bulan Mac untuk melancarkan tersier, program tersier 2.2 bilion semua tu nak jadikan
turusan kita daripada 18 meter 1 hektar ke 30 meter 1 hektar. Yang tu tak apa, it's ongoing. Tapi kod-kod yang kita boleh bantu segera ni, kita boleh improvise. Dia macam ni dah, kalau kata lah dia dapat 5.5, tapi mungkin kita pimuih cara kita, cara orang kampung pimuih sikit, main musim lagi sekali 5.8, okey lah. Ada lah. Itu yang saya kata kepuasan. Tapi kalau kita pun lah bendang tahun tu nak buat kan, nah tu tak payah lah. Tak payah tu apa-apa. Kan? Jadi kita buka pening kerong dalam jabat nah. Main kerong tuntang habis kan. So lepas tu lagi satu, kita juga perlu update ourselves. Sebab tu melalui ini, contohlah macam kita kata, kita berhadapan dengan penyakit. So what do we do? Apa kita buat dengan penyakit? Takkan nak biar penyakit main musim depan penyakit pula. Ni dah ni BLB tak pernah hampa dengar, kita dengar pun main lah. Nah, bacteria live blind, bacteria live streak. Ni mana tambah kita tak pernah dengar sebelum ni main, kan? Dia kata tu padi bila saya kata rupanya saya ni anak benang, saya dilahirkan dalam benang. Rupanya susah nak jadi orang benang, dan orang benang ni tak pernah kaya. Sebab banyak sangat cabaran ni. Musim lepas dia masalah bom, kan? Musim ni tak ada bom, kita jangan ada lah sikit-sikit, jangan banyak. Tapi dia main benda ni pula. Jadi lepas tu pakai nak biar. Sebab tu saya minta Cik Kamarudin, Cik Fauzi, Cik Muhammad Zuki apa semua, panggil Mardi turun. Mardi, DOA, Department of Agriculture, doa tu kan, Datuk Osman Aziz pun doa juga kan? Jabatan Pertanian, Kadar, LPP, mai bincang Ustaz. Sebab apa saya kata tadi awal, saya kata benih ni kerja Mardi. Saya bukan nak blame mereka, saya pun tak pernah kata mereka dalam mesyuarat. Tapi saya ingat nak kenal dah kot lepas ni. Sebab boleh ke? Tengok kau tak kerang. Saya kata kita kena ambil inisiatif. Kita petani, saya kata. Kalau kita tak ambil inisiatif pun dia akan bagi dah. Mereka nak lancar benih apa hari tu, elok menteri nak main lagi 3-4 hari. Tutup kemah apa awal tu, menteri nampak tu kena kara. Kan? Tak apalah kerja mereka dia buat lah. Tapi saya kata kalau kita mada tak ada inisiatif, tak ambil pot benda-benda ni, pakai nak harap kat mereka, pakai tak dia dah ada cara. Satu lagi saya nak faham, hampa kena ingat, saudara-saudara kena ingat, saya cakap dengan adik-beradik tu, lebih kurang hampa hang aku tu kan, bagi senang faham. Yang saya tak tahan dengar ni, saya geram tak? Baca lambat, mada kena marah. Betul? Racun lambat, kita kena marah. Dah lah ayat lambat pun kita kena marah. Tak apalah yang tu kita jaga, ayat lebih pun kita kena marah. Betul? Ini tidak adil. Maksudku tadi, ini tidak adil kan? Ini, jadi kita nak kena apa betul. Lepas tu bila benih ni, contoh yang saya jawab mengenai soalan tu, ada ni orang belah dalam Persatuan PAN, Niaga Tani Muda Tanah. Dia mana pandai lah teknologi ni, cekap pakai ni. Semua beli mana? Baru ni keluar langsung apa? Mana benih yang kita peroleh dari mana? Bila mana bagi benih? Kita tak bagi benih. Kita hanya terima benih yang diberi oleh, yang dicadangkan oleh agensi lain. So saya kata kita kena ambil, kita buat proaktif, kita panggil dia paman. Main di mana? Bincang. This is the situation. Okay, saya tanya, apa benih baru? Dia kata 284. Bila nak bawa keluar? Musim ni tak apa boleh ke tu? Musim lagi sekali. Jadi itu yang saya ambil inisiatif juga. Saya kata adalah Bayer, my Incotech, my Nihat, salut-salut ni kan. Kita kena try. We have to try. Yang ni benda ni saudara-saudari kena ambil puak, kena ambil tahu. Jangan baca semua. Kita kira apa, kita pergi mengai dulu lah kan? Tak boleh. Jadi bila kita menjadi ejen pengembangan, kita boleh bersembah. Setelah kita mendapati banyak penyakit yang konon-konon benih rintang penyakit, rintang ni dah ada korang, we have to do something. Kita perlu buat sesuatu. Kalau tidak, tak boleh. And then sebagai ejen pengembangan, janganlah pula bilang macam ni, Cik Mat, apa nama, macam mana ni padi ni ngomong? Saya tak tahu. Madam, tak boleh kira apa, kita habak dia buat tak tahu. Jangan. Sebab saya kata tadi, kita kena ada sense of belonging. Kita kena rasa proud to be part of Mada. Mada ini tak boleh gerak tanpa saudara-saudara. Kalau kami dia teh ni saya duk ria tak ada hari. Sebab you are one of those yang memainkan peranan penting. So, jangan sekali-sekali blame orang. You remember, ingat, tunjuk kawan hang ni kan. Kita orang Melayu ni, kita suka blame orang. Blame culture, budaya, tunjuk kawan kita cukup syok. Tapi kita terlupa, 3 lagi ni dia tunjuk kat kita. Kita ni, 3 lagi jari dia tunjuk kita.
No, so jangan beli. So kalau ada problem di bawah, settle, sort out. Memang macam mana buat, macam mana buat, jom kita pisah rendang pun. Jadi kena itu yang saya kata passionate dengan kerja. And then kita kena update ourselves from time to time. Mampu bercerita macam saya goreng kan, ni goreng. Tapi macam mana saya nak goreng, sebab kalau saya tak tahu tak boleh goreng. Mana boleh cakap apa, tambah lagi dalam parlimen kan. Jadi saudara-saudari pun kena update yourself dengan latest teknologi terkini. Kalau contohlah kita kata mudah je, kita lah dunia internet semua berada, tapi duk tengok hal lain. Cuba pergi dalam internet, masuk Google, seed coating contoh, rice seed coating, masuk tengok bercembah. Nanti kalau ada penyakit BLB, bakterial, cuba pergi tengok, baca tu. Kalau kamu tak boleh nak translate orang putih main Melayu, cari Cik Kamarudin. Saya pun boleh kan. Ni baru kita semua malam-malam sebelum kita nak keluar, nak rehat, yalah nak ni kan. Internet dah ada semua, dah saya tahu semua, tapi banyak yang nak buat cara lain kan. Ni Rupi cerita pasal politik kan. Politik apa ni sebenarnya apa? Politik ni sat-sat juga. Saya orang politik. Kita ni nak buat kerja. Kan? Jangan kita suka pergi sana, soalan masuk dia, soalan ni dah mati kan. Kita benar ni. Kita datang lah. Hakim ni kata wish bukan kerja kita. No. So yang saya kata tadi passionate. If we are passionate, kita dah seronok buat kerja, kita tak buatlah hal lain tu, buatlah. Spend at least 10, 15, 20 minutes, half an hour acquiring ilmu baru dengan internet. Kadang-kadang kita boleh saya nak buat tuan, rahsia kita self-confident, keyakinan diri yang tinggi apa dia? Satu, kita ada skill lah, boleh cakap, boleh main depan, kita boleh bentang ketika kerja tu, sebab kita ada yakin diri yang tinggi. Tapi sebelum kita nak boleh act ke depan ni, kita kena ada ilmu. Ilmu tu yang menjadikan kita yakin diri. Kita boleh cok kawan-kawan kita ni. Oh, syok kan? Macam tu. Jadi cari benda-benda ni. So yang graduate, yang baru-baru masuk, acknowledge, acquire yourself with all this latest technology. Baru tahu. Guna tu yang Allah Ta'ala bagi otak untuk kita pakai. Otak dia tu, yang komputer tu kan otak lah. Man, kita yang guide dah. Okay, kita ni, cari ni. Kalau ada isu, dan kita kata Angon Tunur buat 10 jenis rumput yang berkaitan dengan padi. Dan 10 jenis penyakit yang common kan. Those are the thing. Baru kita shock kan. Jadi baru kita boleh. Lepas itu bila main macam hal teknologi ini, kami insyaAllah ni nak pergi tengok. Saya dah fikir. Saya dah kata harap 6 tan, 7 tan tak boleh jadi. Sebab kita tak boleh. Sebab kita nak pergi SSL, self-sustainable level kita ni. Kita nak kena hasil sekurang-kurangnya 10 tan. Cuba saudara-saudari bayangkan, kita buat kerja betul-betul, kita pulun engineering, jaga dia punya part elok, dia pun faham masalah agriculture faham masalah teknikal, pakar-pakar faham, di atas pun faham, semua pakar-pakar faham. Cuba bayangkan kita boleh increase setiap hektar tu 1 tan. Ni lalon. Let's work that way. 1 tan tu RM1,000 tau, RM1,200. Tak masuk subsidi. Subsidi RM200, RM264. Katalah tengah RM2,000 lah. It's a lot of money to the farmers. Sebab tu saya, bila saya buat benang, nampak jangan dicung lah. Buat benang sikit, taklah banyak 1 hektar lebih kurang kan. Dia kata Datuk, ni kena buat, ni tak boleh, nak kata main, try. Bagi dia buat saya kesatuan kita. Dia try bajang, rupanya tu. Jadi kita kena berani mencuba. Sebab tu saya kata, the way forward, selain daripada kita buat interim measures, seed coating apa semua ni, jom kita pergi tengok benih ni update-update. Saya nak pergi tengok. Nak jawab Cik Kamarudin pergi tengok. Pokok boleh bawa masuk, kita tabok semua, kita tengok nak jadi orang. Kan? Sebab nak guna stand orang bayar, gaya nak naik, tengok pokok, sakan meresik, tiba-tiba kena fikir. Kita nak cari yang rintang sakit, rintang angin, segala rintang ni kena cari. Kan? Sebab itulah yang menjadikan saya seronok. Saya seronok duduk di Mada ni sebab saya tahu every day is always different. Setiap hari berbeza. Dia tak sama isu dah. No, saat dengar bangun penyakit, saat ni saat dengar kena ribut, saat dengar padi reban kan. Kita tak cakap juga soal-soal ni teknologi. Contoh saya tak tahu orang yang mechanical background kan. Contoh, cuba kita kaji ni. Apa bezanya antara New Holland ni 8090 ni nak tambah ni. Cuba pergi sikit dalam internet check tengok. Actually adakah dia tu sesuai dengan benar? Tak sesuai kot. Jadi kalau tak sesuai nak buat macam mana? What can we do? Barulah hidup kita tu dia jadi seronok. Kita sentiasa otak kita nak cari. Baru kita pun banyak masa tak terbuang.
Bila kita ni masalah orang Melayu, dia bila banyak masa terbuang, jumpa dengan kawan seorang, dia mula kata kawan. Mudah ya, dia kata orang betul, anu tak betul, kau ni tak betul. Salah siapa pun tak betul kecuali dia. Kan? Jadi hak dia betul, orang boleh numpak. Ini masalah. Kan? Jadi ini pada saya yang nak menjadikan kita seronok dan kerana bekerja. Lepas itu, saya tahu there will always be resistant to change. Saya pun tahu tengok yang kau ni, alah Datuk tu sembang kami tahu, kami lama dah duduk tengah panas mengkelip kau kan. Itu resistant to change lah. Ni saya ajak ni, saya melontarkan idea, melontarkan cabaran kan. Tapi kan tengok, saya tahu saya tengok muka saya ni kan. Hangpa tunggu lah kan. Ni ada juga ni sahabat ni, saya dapat laporan tak main. Bila orang pergi tak main. Dia kata kat Cik Zul, bagi show course letter. Kan, kita hantar dia pergi Mada Kota Baru lah. Kita boleh buat. Tak ada halnya, saya boleh tahu. Dah tak mau kerja di Mada. Mada ajak main kursus, tak boleh. Ya, kami pandai lah, kami tahu lah. Dah bukan dulu kami tahu dah apa nak kelak kan. Biasalah orang kita ni. Jadi kita hantar dia pergi Mada Kota Baru. Kan, kita buat program apa tu? Pertukaran, dia panggil apa tu, hak pasal orang putih tu kan. Kita hantar pergi Belanda pula. Ataupun kita hantar, dia ada, dia pun nak buka padi di Kota Belud. Dia hantar pergi sana. Kan dia pun pandai kan. Kita hantar pergi. Jangan tengok, sebab saya biar serius. Saya cakap, lillahi ta'ala saudara dan saudari sekalian, saya kata kita kena serius. Kita kena ada vision Mada dah jelas, visi pun jelas, misi pun jelas. Tapi pelaksanaan kita ni, kalau di atas ni, Cik Fauzi, pengarah padi, PIP, semua ni pakat nak buat, engineering nak buat, semua nak buat, tapi tak disambut oleh petani, tak jadi. Sebab tu saya kata kat JIPA, let's do Kongres Ladang. Kita ni duk syarah kat AJP, Ahli Jemaah Pengarah ni kan, Jin Kuasa ni. Lepas ni kira pakai kot lah, pakai betul lah, Datuk kerombongan lah. Nampak je nampak ni. Dan ni with due respect lah, dia ambil bang Umar kata kampung kan. Tak, saya kata tak nak syarah. Mereka ni adalah penggerak masyarakat. Kita tak nak syarah. Jadi kita kata jom, kita panggil ketua unit, setiap usaha unit pula. Kita ada 465 lah. Kali 2 main kita buat. Dia cerita lah kita buat. Jadi depan pun kita bagilah apa yang betul kan. Jadi depan pun rupanya hotel tabung haji ni kapek dia sekarang. Contoh kan. Yang macam hampa dia setengah tak tahu yang dia apa nama yang kata Pak Avenue ni macam ni kan. Tak tahu bawah tu lagi syok. Kan. Kalau tak nama saya tak tahu. Jadi kita nak memperkasakan. Tapi kita kena perlukan penggerak. Penggerak itu tuan-tuan. Tuan-tuan ni adalah penggerak. You are the agent for change. This is what apa yang kita nak. Kalau tuan-tuan habis lagi hangat sat lagi sejuk aircon habis tu kan. Saya minta sangat-sangat biar serius, kita nak barisan. Dan pada saya lah, saya kata tadi kepuasan bekerja itu pada saya ni letih tapi letih saya boleh pergi ni nak pergi KL lah kan. Esok nak mesyuarat menteri Exco Pertanian seluruh Malaysia. Lepas panggil pengurusi agensi saya pun pergi, tak tahu nak dengar apa dia tak tahu dia nak kata. Tapi kita boleh pergi itu pasal apa? Sebab seronok. The inner self ni, dalam ni true, wonderful. Right? So I know you are macam tu. And then if you have any problem, let's share the problem. Jangan tu simpan, jangan tu anggap oh ini hak punya, hang tu ambil tahu, hang jurutera ayam, hang jaga bagi ayam, hang jaga ayam sudah. Ni Pak Padi biar kat kami. Sedangkan kawan yang duduk buka steering. Buka pintu ayam tu dia pun oh ni nampak pelik ni, pun ni rekod ada ni semua boleh tak buat. Kita share. Ni nak tunggu hak yang pegawai juru teknik pertanian dia pun tak tahu pergi mana, pergi pasal malam, pergi pasal hari pun ada kan. Duduk kedai kopi balok kodong susah ni pun ada. Kita pun tahu kan. Jadi pakai share. So I nak kuatkan ni apa interrelation ni, hubungan bersama ni supaya kita dapat share. Sebab sharing is caring. Yang penting pada saya matlamat seluruh semua ni yang kita duk riuh apa semua ni. Selain daripada makan gaji, kita kata kerja ini satuan ibadah. Saya yakin kalau takat semayang sehari semalam 5 waktu 17 rakaat, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak minta masuk syurga tak ada hari. Bayang pun 5 minit lah. 5 minit pun lama. Kan? Kadang-kadang express cap kalut. Sebab kita main di sini pun
setiap detik golek tayar kereta tu, dia ambil kira. Kalau niat kita betul, sebab aku main di sini, Allah ya Tuhanku, jadi kalau perjalananku selamat sampai di tempat khusus ni bagi elok, aku nak belajar ilmu supaya aku dapat tolong, bantu rakyat yang marahin. Ni hal lekeh. Kita kata orang kampung ni, kalau bahasa Kedah dia kata bodoh. Orang bahasa ni dia lepek sikit, kita tak kata orang kampung bodoh, kita korang cerdik. Jadi kita ni hak cerdik ni, janganlah pula nak pergi memperbodohkan orang yang tak cerdik. Kan? Jadi anggaplah kerja kita ni satu ibadah. Ibadah. Allah Ta'ala ambil kira, kalau tidak, letih. Jadi kita harap, berdoa, mudah-mudahan jadi ibadah. Lepas itu janganlah pula, kalau kita kata, adalah hadis kata, semua pun kita kata, kalau kita semayang sendiri dapat sekian banyak, kalau kita semayang bermakmum, beriman, berjamaah sekian banyak, kan? Betul. Tapi kita jangan bubuh di hati. Kalau kita semayang berjamaah, kita dapat 27 kali ganda. Kalau kita semayang sendiri taib, semayang berjamaah 27 taib. Sebab kerja tu kerja Allah Ta'ala. Faham? Kita kata mudah-mudahan tu lebih lah. Sebab kita ni sebenarnya hidup ni pun atas ihsan Tuhan Allah Ta'ala. Jadi dia nak bagi ke, dia nak, kita serah lah. Tawakal Allah wa kafa billahi wakil, wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila. Kita bertawakal kepada Allah, kepada dialah yang pelindung pada kita. Jadi saya nak saudara-saudari anggap setiap hari kita bangkit pagi semayang subuh, selesai pak anak sekolah, anak bini pergi sampai pintu kereta, bini nak pergi kerja, ataupun suami nak pergi kerja ni, kita pergi kerja ni, kita niat nak langkah tu, berdoa, jadikan kerja buat kita sepanjang ni itu sebagai satu ibadah. Dan kita minta hidayah dalam semayang, kita minta doa kita bagi hidayah, dibukakan pintu hati, kita boleh terima benda-benda baru, kemudian kita open minded, kita jangan shallow, kita jangan tutup minda kita. Kita percaya hak ni saja, hawa maibak tak boleh, salah. Allah Ta'ala beri kita dua akal. Satu akal depan, common sense. Akal belakang, nurani, conscious. Akal waras, akal nurani. Allah Ta'ala bagi. Timbang, tengoklah. Takkan kita dengan semat kerja mada dengan uniform apa, tiba-tiba orang main kata betul ya, hang kata betul. Tak betul ya. Kita guna akal waras dan akal nurani. Setiap apa yang kita buat itu, kita yakin bahawa inilah yang terbaik. That's it. Sebab kita kadang-kadang buat keputusan bergantung kepada keadaan dan ketika itu. At that point of time, that was the best decision. Jadi, tapi janganlah kita sampai evade issues, kita lari terus, kita tak mau bertanggung, yang tu na'udzubillah, itu tak betul. Sebab itulah saya kata tadi, yang kata hidup ni nak kena cari berkat. Saya pernah berkata, apa ada pada nama jika tidak ada sumbangan, apa ada pada sumbangan jika tidak ada keikhlasan, apa ada pada keikhlasan jika tidak ada keberkatan. Ini saya punya falsafah, sampah lah. Kita kena cari keberkatan dalam hidup. Kalau tidak, letih. Jiwa kacau main mak ni mau kerja, aku nak pencet dah. Loan tak habis lagi, aku tak habis. Anak pun baru dia dah semua. Pun dah dah. Mampu, jiwa kacau kan. Semua ni jiwa kacau. Jadi kita nak cari berkat. Sebab apa? Saya kata selalu juga, bila kita anggap segala-gala yang kita buat ni sebagai ibadah, insya-Allah jiwa tak kacau dan kita tak kacau kan. Faham? Dia hidup dengan jiwa jangan kacau dan jangan kacauan. Saya selalu kata. Kemudian kita mengharapkan keredaan Allah. Ini yang penting. Hidup tanpa keredaan Allah tak jadi. Kita kata ilahi anta maksudi wa ridha kamatludi. Keredaan Allah itulah yang kita tuntut. Baru syok. Jadi kalau takkan kau nak pakai kepiah lepas apan dengan jubah, kau nak jadi dah life. Sebab tu dia kata Islam is the way of life. Kita pakai jin pun macam ni, tak apa hati kita. Sebab saya kata tadi, apa guna ada pada nama apa-apa jika tidak ada keikhlasan. Itu yang ikhlas ni payah. Sebab tu mana nak ikhlas. Sama macam kami orang politik. Inilah sumbangan ikhlas Datuk Osman. Saya punya tarik tak ikhlas. Sebab tu saya bagi apa-apa orang jangan tahu. Tapi kadang-kadang tak abang pun masalah. Sebab dia kata tembak teman tak lagi apa yang kita habis tak tengok. Kandang pun ada lah. Tapi saya kata sebenarnya ikhlas ini mudah. Kenapa? Ikhlas antara hati kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu saya timbang. Itu dia tahu.
hati kita ni, niat tu, yang kata hati tu niat. Kan kita kata, oh aku nak banyak, aku nak tolong pakcik ni, dia ni dulu macam ni, insyaAllah dia akan jadi pakai. Lepas tu kita bila kita tengok dia dapat tujuan, kita tengok anak dia berjaya keluar universiti, kita tengok anak dia ni jadi kerja ni, kita seronok, tahu syok. Janganlah pula pakcik kita menyusahkan hidup dia. Kita habang ni tak boleh, hari tu semua tak boleh, jadi dia tak ada apa-apa, baru boleh. Tak betul, no? Jadi inilah yang saya ingat saya nak kata malam ni. Cukup dah, no? Cukup dah, tak ada apa dah. Kalau lebih ni, mahu dah, no? Saya berbangga pada sini, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Kita bertemu lagi, mungkin dalam kumpulan kecil, mungkin saudara-saudari boleh sembang santai dengan saya, makan pulut yang kukok. Ada tengok kodang? 2 5 bulan kan? 5 bulan 3 saya nak pergi makan pulut yang kukok. Lepas telefon saya tadi, nak makan apa tu? Aku lah dia kata itik. Saya kata pulut yang kukok, kopi o, ikan pasang, ikan kering, kawan. Ni baru benar, baru real kan? Kalau nak makan hal jenis ni masuk restoran, kau benar. So saya kata be passionate with your work, be passionate, menjiwai. Saya tak tahu nak tafsir apa yang sebenarnya saya kata kat budak bola. Kita menjiwai sebagai pemain, baru kita boleh. Dan sebagai pekerja pun kita kena menjiwai. Kita kena sayang organisasi. We got to be in love with our partners ni, kerja-kerja ni, kita rakan sejawat. Kita kena togetherness, bersama-sama. Kita kena ada rasa sense of belonging. Baru tu, insyaAllah kita akan berjaya. Saya yakin, saya maksudnya, billahi ta'ala, setelah kita berada, saya pun dah setahun lebih sikit ni, saya parti Mada ni macam ni, saya nampak, saya yakin kita boleh pergi. Saya yakin ni nak mentransformasi Mada ni bukan mudah, bukan senang. Dah 40 tahun batat penyakitnya lah, you tahu lah, fikir umur 60 tahun ke atas, Tok Man tu sembang apa, kami buat bendang dia pun tak pernah lagi. Ada kalam tu pula saya dengar, tapi dah dia pun dengar lah kan. Dan saya kata kurangkan politik. Politik ni main apa yang politik dah. Kalau kita faham nak pengkah lah, bukan ada masalah. Ni rumah tangga ni, masyarakat kampung kena jaga dulu. Jadi kita sebagai agent extension, EA tadi, extension agent, kita kena ada bersama. Saya kata tak ada nak cerita lain daripada pagi, kita kena jaga ekonomi mereka, IAT mereka, education anak-anak mereka, pak sosial, pak agama. Kita ambil ustaz baru tadi baca doa, kita nak kembangkan juga pak agama. Kita pun bukan lagi kan, kita nak balance hidup ni supaya akhir sekali saya pun sebut kat pegawai Mada, saya nak tahu setakat hari ni berapa puluh ribu orang dah. Orang Mada ni macam profesor ni, macam saya kan, anak Mada yang telah berjaya. Tak ada semua boleh kita. Saya nak suruh buat survey, ikut unit, ikut kampung, ikut isi rumah. KIR, ketua isi rumah, semua dia isi barang. Mana kita tahu, tak lebih dia profesor ni pun berlama-lama dah, kita tak tahu. Jadi kita nak panggil balik mereka ni, kok mereka boleh buka minda orang kampung yang memang kononnya marhain dan ada yang tak upah cari. No? Jadi ini cabaran kita. Kalau kita pakat-pakat, insyaAllah saya yakin we can win. Dan saya yakin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun is realistic, achievable. Dan KPI GM pun dah kena ikut output, outcome. Dia tak ada KPI membelanjakan habis 100%. Tak ada, orang tak minat itu. Kita kena, kita set kata, kita pun nak bang kat pengurus wilayah. Okey, wilayah satu kita tengok trend dia berapa 2-3 tahun ni. This is your target. Next level. Wilayah 2, wilayah 3. Kita tak mau umur buah semua dah pada. Sebab kesian. Kadang-kadang wilayah 2 dengan wilayah 4, wilayah 4 kita hebat. Takkan kita nak kembang wilayah 4 dengan wilayah 3? Tak patut kan? Kalau lah wilayah 3 tu rendah sikit pada kawan, kita cari jalan. Kita pergi situ, jom kita pergi. Hebat-hebat wilayah 4 semua ni. Kalau kita tu, mereka tak apa, coastal place, PH elok, tak masam apa semua ni kan. Tak apa, kita bakal bantu, insyaAllah. Kalau kita ada azam tu, nak bersama, nak menjulang harakat martabat bangsa Melayu yang selama ini dianggap lekeh, insyaAllah kita akan berjaya. Anggaplah ianya satu ibadat, saya yakin kita boleh buat, insyaAllah. Saya mohon maaf, aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.